Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat YouTube yang saya kasihi sekalian, semoga anda semua berada dalam situasi di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini kalau kita tengok, sibuk sedikitlah dengan propaganda politik lah. Ya, dah dekat nak mengundi. 19 hari bulan ini kita akan membuang undi ya bagi seluruh Malaysia lah, untuk undi parlimen. Jadi saya tidaklah terlibat secara langsung, namun sebagai seorang yang bertanggungjawab kepada negara juga menyumbang sedikitlah di dalam media sosial, ya. Namun kemudian hari ini kita bukan nak berbicara pasal pengundian. Fokus dalam video kali ini kita nak bagi tahu kepada orang ramai bahawa isu fitnah di dalam YouTube ini boleh membawa padah kepada kita, kepada YouTubers itu sendiri, sekiranya kalah ataupun sekiranya disamanlah oleh orang yang rasakan mereka itu difitnah oleh orang-orang tertentu ataupun channel-channel tertentu. Semalam saya ada tengok satu video yang menyatakan bahawa ada satu kes yang agak berat juga. Di antara, kalau anda semua kenal barangkali, channel ini ialah lebih ada 30,000 subscriber saya rasa. Anda pun kenal Ustaz Nodros, ya. Ustaz Nodros daripada Sidang Kalam telah pun disaman oleh Ustaz Rosdi, ya, Ustaz Rosdi Hassan, yang mana kalau kita lihat Ustaz Rosdi Hassan ini sebelum-sebelum ini banyak mengeluarkan video-video berkenaan dengan cara-cara bagaimana kita nak keluarkan duit, cara-cara bagaimana kita nak mengelak santau, cara-cara bagaimana perubatan tradisional lah, dan juga yang paling masyhur lah dalam kecaman-kecaman, iaitu berkaitan dengan panggil hantu air. Dan banyak lagi. Saya pun tak ada kesempatan untuk tonton semua video-video beliau itu. Namun demikian, beberapa video yang saya tonton, saya lihat video beliau itu sebagai satu memberi pengajaran saja, pengetahuan dan pengajaran kepada orang awam yang menonton. Jangan mudah percaya kepada sesuatu perkara yang dibuat seperti itulah. Jangan mudah percaya. Kata jadi perkara-perkara seperti tarik duit apa semua ni kan, jangan kita mudah percaya. Tapi ada seorang YouTuber yang bergelar Ustaz Sidang Kalam ini, dia ni suka mengkaji lah kononnya. Dia suka mengkaji dan dia suka membuat react kepada video-video tersebut. Banyak video-video Ustaz Rosdi. Tak apa sebab tak tahu, mungkin dia rasa dia perlu memperbetulkan ataupun memberi pencerahan kepada masyarakat berkaitan dengan menyangka bahawa Ustaz Rosdi itu membuat penipuan-penipuan di dalam mengeluarkan video di media sosial untuk kepentingan diri Ustaz Rosdi sendiri. Dan banyak lagi lah isu-isu itu, sehingga menyebabkan berlakunya kemarahan lah, ada sedikit kemarahan lah. Ya, ini seolah-olah memfitnah Ustaz Rosdi dan merendah-rendahkan Ustaz Rosdi dan menjatuhkan imej dan kredibiliti Ustaz Rosdi. Sedangkan perkara itu pada pendapat saya sebenarnya ialah sesuatu pertunjukan saja daripada Ustaz Rosdi, tidak perlu diperbesar-besarkan. Ataupun jika Ustaz Nodros sendiri ingin kepastian yang jitu, yang nyata, tidak perlulah
hebahkan di dalam media sosial dan terus berjumpa dengan Ustaz Rosdi. Saya tak pernah jumpa dengan Ustaz Rosdi, tapi saya lihat Ustaz Rosdi seorang yang baik, seorang yang humble dan saya dengar banyak menolong orang, di mana dia pun ada membuat perubatan tradisional lah, perubatan Islam yang mana tidak mengambil orang kata upah lah, seperti pusat-pusat perubatan lain ya yang begitu mahal adanya. Untuk pergi ruqyah daftar saja beratus-ratus ringgit. Tapi Ustaz Rosdi tidak begitu, dan banyak dia membantu orang-orang, terutama orang Melayu lah ya, di utara tanah air. Itu info yang saya dapat. Apapun, semakin hari semakin hangat, dan saya juga ada involve lah sedikit sebanyak buat video. Kita tengok kedua-dua belah pihak, yang mana banyak berlaku serangan lah daripada pihak sidang kalam, yang mana tanpa sebab-sebab tertentu ya, tanpa kita tak ada asas lah kadang-kadang pada pendapat kita. Anda buat begitu untuk tujuan apa? Mesti anda ada tujuan di sebalik anda membuat react ke atas video Ustaz Rosdi tersebut. Dan yang memberi masalah kepada ialah apabila Ustaz Rosdi minta untuk berjumpa dan minta untuk nak mengulangi, nak buat sekali lagi, seperti yang saya sebutkan sebelum ini, yakni Suluh Bidar, Ustaz Nodros mendiamkan diri. Dan ini yang berlaku. Maka sepatutnya lah Ustaz Rosdi merasa marah dan merasa tidak senang dengan sikap Ustaz Nodros yang tidak gentle. Kalau you nak buat sesuatu, you buat react, dan you mesti bertanggungjawab, you mesti gentle, dan you mesti buktikan bahawa Ustaz Rosdi itu, apa yang Ustaz Rosdi buat itu adalah sesuatu penipuan kepada masyarakat umum. Jadi you kena tunjukkan bukti itu, dan dengan gentle jumpa Ustaz Rosdi ke, atau bagaimana ke kaedah dan cara. Namun sehingga sebelum dia hantar saman, saya tak tahu bagaimana saman itu, tapi sahlah Ustaz Rosdi dah post di dalam Facebook beliau menyatakan dia serahkan kepada peguam beliau untuk menyaman Ustaz Nodros. Jadi apa iktibar yang kita dapat, sahabat-sahabat? Kalau kita lihat pertemuan dua selebriti je lah, kita panggil selebriti ini, yang pada saya lah, ia memberi makna yang agak besar juga kepada kita sebagai teladan untuk kita semua pada masa-masa akan datang, supaya lebih berhati-hati dan lebih berhemah dalam membuat video-video di YouTube, supaya ia tidak mengguris perasaan orang lain dan tidak merosakkan karya-karya orang lain, yang mana orang tersebut juga tidak merosakkan karya kita. Jadi serangan balas yang tidak kehaluan itu tidak patut kita lakukan ya. Kerana apa? Ia memberi impak yang besar kepada kita dan kepada orang lain, serta juga kepada umum. Jadi inilah yang saya duk fikirkan, apa yang sepatutnya kita sebagai YouTuber buat ya. Jadi janganlah begitu orang kata terlalu over dalam kita berkarya, yang boleh merosakkan orang lain tanpa apa-apa sebab. Sedangkan kita sama-sama mencari satu orang kata kepuasan dalam kita berkarya, dan ada juga yang mencari sumber keuangan di dalam YouTube, di mana dalam YouTube ini memang dibayar untuk tontonan oleh penonton itu dibayar sekiranya kita layak lah. Jadi dalam soal yang saya sebut tadi berkaitan dengan dua entiti inilah, antara Ustaz Rosdi Hassan dan juga Ustaz Nodros,
kita jadikan dia sebagai iktibar kepada kita semua. Dan Ustaz Nodros dan anda semua janganlah jadikan seperti Ustaz Nodros itu terlalu gairah untuk membuat react kepada orang lain sehingga kan lupa bahawa adab-adab di dalam reaction anda. Dan kita sebagai seorang manusia, terutamanya orang Islam, seharusnya kaya dengan adab-adab itu yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Jadi di situlah saya harapkanlah perkara ini tidak panjang. Dan Ustaz Rosli pada saya ialah dia patut untuk membuat kejutan kepada umum kerana nama dia sedikit sebanyak tercalar disebabkan oleh serangan-serangan Ustaz Nodros tersebut. Dan saya pun khawatir juga. Saya takut bukan hanya sampai di situ, mungkin dia akan berlarutan bertahun-tahun dan sehingga boleh merugikan kedua-dua belah pihak. Itulah, saya harap perkara ini tidak panjang dan kita mungkin boleh selesaikan di luar mahkamah dengan cara bagaimana Ustaz Nodros boleh memohon kemaafan di atas apa yang telah pun beliau lakukan ke atas Ustaz Rosli sebelum-sebelum ini. Jadi inilah yang kita harapkan kepada saudara-saudara kita semua. Dan tetapi jika dengan engkar, dengan angkuh sebagaimana apa yang berlaku hari inilah, saya lihat video-video Ustaz Nodros memang sesuatu yang tidak patutlah berlaku. Dan anda semua yang menyokong Ustaz Nodros, saya pun tak tahulah bagaimana, seolah-olah beliau ini terlalu bijak, terlalu pandai dan untuk memperbetulkan masyarakat di Malaysia ini, sedangkan beliau adalah bukan warga negara Malaysia, beliau adalah warga negara Singapura. Saya difahamkan dan sepatutnya perbetulkanlah orang-orang Singapura terlebih dahulu, ya, yang mana ramai juga orang-orang Singapura memerlukan ustaz-ustaz yang pandai untuk belajar agama di sana. Kita di Malaysia ini dah ramai sebenarnya. Dah ramai sekali ustaz-ustaz. Cuma kalau kita lihat sekarang ini pertembungan dua, orang kata, kefahaman yang agak ketara juga. Ini pun dah kita sukar hendak selesaikan. Jadi muncul lagi pelbagai perkara-perkara lain yang mana ianya boleh memeningkan masyarakat umum yang sebenarnya. Saya terpanggil lah untuk membuat video-video ini, memberi nasihat kepada terutamanya orang awam sekalian. Orang awam sekalian perlu berhati-hatilah di dalam orang kata menyelongkar channel-channel yang kadang-kadang kita terjumpa, channel-channel yang seperti orang kata tu, seperti channel Nodros ini yang boleh memeningkan kepala kita dan boleh menjadi satu permasalahan di dalam minda kita. Ya, kerana beliau pada pendapat saya, beliau sahaja yang merasakan beliau berilmu, tetapi penyampaian beliau dan penyelesaian beliau ke atas sesuatu perkara itu tidak sampai. Dan seharusnya beliau saya rasa beliau ni hanya belajar melalui pembacaan saja, tiada pengalaman, ya. Dan tidak mencari pengalaman-pengalaman di dalam, contohnya dia nak react dalam bidang perubatan Islam, beliau seharusnya duduk semeja dan bersama-sama dengan orang-orang yang pengamal perubatan Islam itu, dan barulah beliau boleh membuat react tertentu yang supaya boleh memberi kefahaman kepada masyarakat umum. Tetapi melalui video-video beliau saya nampak tidak ada, cuma penceritaan itu hanya setengah jalan saja. Ya, inilah sahabat-sahabat, video pendek kali ini saya berharap sangat kepada anda semua supaya lebih peka lah kepada ustaz-ustaz, ya, yang kita nak pilih untuk kita dengar ceramah-ceramah mereka.
terutama sekali kita jauhkan diri kita daripada kita mempelajari ataupun mendengar ceramah-ceramah ustaz-ustaz yang bercorak lebih liberal, yang bercorak untuk mengubah dasar ataupun kaedah ibadah dalam agama kita yang sekian lama telah kita pun amalkan, yang dianjurkan oleh ulama-ulama terdahulu yang bermazhab Imam Asy-Syafi'i. Dan biasalah di dunia akhir zaman ni kalau kita lihat macam-macam kan. Kalau ajaran-ajaran sesat yang ketara itu, seperti contohnya ajaran Tuhan Harun, ajaran Ayah Pin, iaitu berlainan sekali, mudah kita nak detect. Tetapi hari-hari ini ada ajaran-ajaran yang secara halus yang diajarkan kepada kita, yang mungkin membolehkan kita terpesong ke sesuatu, orang kata, fahaman yang agak berbeza daripada apa yang kita amalkan hari ini. Stay lah kepada amalan-amalan kita hari ini. Tanyalah ulama-ulama kita, dan jika ada kemuskilan ya, janganlah kita mudah terpengaruh, terutama ustaz-ustaz muda sekarang ni. Bahaya sahabat-sahabat. Ini celoteh-celoteh ni sambil kita sembang santai ni ya. Dah dekat nak mengundi pula ni, nanti saya nak cerita sikit pasal politik Malaysia pula lah, supaya sahabat-sahabat kita ni, rakyat Malaysia, faham bagaimana dan siapa yang kita hendak pilih ya, yang kita nak pilih untuk menerajui kita di dalam kawasan kita, yang memberi kemakmuran kepada seluruh umat lah kalau boleh. Yang mana yang pertama sekali kita hendaklah memilih orang yang berprinsip dan berpegang kepada prinsip Islam yang sebenarnya. Itu yang amat penting. Bukan orang ataupun calon yang menggunakan nama Islam, menggunakan kaedah Islam, tetapi diri mereka yang sebenarnya tidak ada prinsip-prinsip Islam di dalam jiwa mereka. Itu ramai juga jenis-jenis yang macam tu, menggunakan orang kata platform atau logo Islam sebagai satu wadah untuk mereka naik, tetapi pelaksanaan yang sebenarnya tidak berlaku sebagaimana yang diwar-warkan oleh mereka. Dan ini kita kena berhati-hati. Jadi video pendek saja kali ini, sambil-sambil saya ya menunggu orang kata anak sekolah lah kan. Itu tanggungjawab kita sebagai parent untuk memastikan anak kita datang ke sekolah dan balik ke sekolah dengan orang kata terjamin lah. Jadi kita kena hantar dan ambil lah kalau kita ada masa lah. Bagi saya sekarang ini saya ada lebih banyak masa lah ya untuk berbuat demikian, berbanding dengan waktu zaman-zaman muda dulu kan. Banyak masa-masa kita gunakan untuk kita cari perkukuhkan ekonomi kita ya. Jadi itulah sedikit sahabat-sahabat, dan insya-Allah saya akan sambung lagi video saya ini ke video yang berikutnya, sambil-sambil kita celoteh-celoteh ya, kita celoteh-celoteh dan berkenalan antara satu sama lain ya. Semoga hubungan kita semua mendapat barakah daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey sahabat-sahabat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.